وراحات روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام فلا عشت إن كان قلبي سكان إلى البعد عن أهله والوطن. ريض حق استمداد الكرسي هذا ريض ما في مشكلة يا الوراء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ولا يستجاب له. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة وتذكر والتذكير والحث على طلب العلم والتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بما فيهما وتبليغهما ابتغاء مرضات الله وتوفيقه وقربه وثوابه نوينا الدلالة على الهدى والعمل بالخير. ثم ما بعد فنواصل إن شاء الله تبارك وتعالى شرحنا لكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وقد توقفنا عند باب الرقي والتمائم. Habib telah memulakan pengajian dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seterusnya dengan membaca doa dan mengatakan, dan kita akan menyambung pengajian kita berkaitan atau akan kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga Allah merahmati beliau, dan telah kita sampai pada bab berkaitan dengan ruqyah atau merawat. وقد أخذنا شيئا من هذا الباب وقلنا أن الشيخ محمد رحمه الله قد ذكر عددا من الأحاديث. Dan kita telah membicarakan mengenai bab ini pada pertemuan yang lepas, dan kita telah beritahu bahawasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah memberitahu beberapa perkara tentang عددا من الأحاديث. أحاديث في اسمه في باب الرقية والتمائم في استعمال الرقية والتمائم. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah memberitahu beberapa kategori atau jenis kaedah-kaedah dalam meruqyah. وفي بعض هذه الأحاديث نهى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله عن اتخاذ الرقية من الجلادة أو الرقية بغير جلادة. Dan juga beberapa hadis tentang ruqyah dan telah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menceritakan tentang ruqyah. نعم بجلادة ما يلبس. Ruqyah menggunakan tangkal dan juga ruqyah tanpa menggunakan tangkal. نعم وجاء في الحديث الآخر عن ابن مسعود قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقاء والتمائم والتولة شرك فجعل هذه الثلاث الأشياء كلها شرك. رواه أحمد وأبو داود. بناتي إن شاء الله شرحها، وهي شيء يصنعونه للمرأة يحببها إلى الزوج أو يحبب الزوج إليها. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah mendatangkan satu hadis daripada Ibnu Mas'ud yang berbunyi sesungguhnya ruqyah dan juga tangkal dan juga macam sejenis pengasih itu kesemua adalah syirik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga yang lain-lain. Naam, wa tamaim syai' yu'alliquna 'ala al-aulad yadfa'u al-'ain. Tamaim atau tangkal itu adalah suatu perkara yang digantungkan kepada anak-anak dengan tujuan untuk menghindarkan dia daripada keburukan. Naam, wal-ruqa' allati tusamma bil-'azaim yuqra biha 'ala al-insan fatadfa' anhu al-'ain wal-humma, wa hiya shay' min al-kalam idza quri'a 'ala al-insan dafa'a al-'ain wal-humma. Adapun ruqyah adalah sejenis bacaan yang dibaca kepada orang dengan tujuan untuk menghilangkan kesakitan yang ada daripada demam atau yang lain-lain lagi. Wat-tiwalah syai' min al-khayt talbasu al-mar'ah yu'qad 'ala khasiratiha wala 'ala raqabatiha idza labisatuhu ahabbaha zawjuha.
Adapun tiwalah yang dimasukkan dalam hadis adalah sebahagian daripada seperti benang atau tali yang digantung sama ada di pinggang atau di leher yang bertujuan akan pergantungan tali tersebut untuk menjadikan dirinya itu dikasihi oleh suaminya. فهذا الحديث حسن بمجموع طرقه. Hadis ini darajatnya adalah hasan apabila kita mengumpulkan banyak jalan-jalan hadis tersebut. نعم. وظاهر هذا الحديث أن هذه ثلاث بمجموعها كلها شرك من غير تفصيل. Daripada zahir hadis yang kita baca tadi, ketiga-tiga perkara tadi kesemua adalah syirik tanpa ada kata perinciannya. نعم. ولكن إذا نظرنا إلى فعل السلف من الصحابة والتابعين نجدهم يفرقون بين الرجاء والعزائم من القرآن والرجاء والعزائم من غير القرآن. Akan tetapi apabila kita melihat kepada perlakuan atau apa yang dilakukan oleh salafus soleh daripada tabi'in dan sahabat, mereka membezakan antara ruqyah yang digunakan dengan Al-Quranul Karim dan yang bukan, dan juga tangkal yang mempergunakan daripada Al-Quranul Karim, zikir-zikir dan yang selain daripadanya. نعم. فجاءت أحاديث عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة أن العزائم والرجاء إن كانت من القرآن فتجوز. Datang juga hadis lain daripada Ibnu Mas'ud dan beberapa daripada sahabat mengatakan sekiranya azaim, tangkal dan sebagainya itu ianya bersumberkan daripada Al-Quran dan juga hadis, maka ia diperbolehkan, jika tidak diperbolehkan. نعم. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. Dan Imam Ahmad meriwayatkan daripada seorang bernama Ruwaifik, yang mana baginda SAW berkata kepada Ruwaifik, wahai Ruwaifik, kalaulah atau agak-agak atau engkau punya kehidupan ni akan panjang, kau akan panjang usianya. فأخبر الناس أن من عقد لحيته جعلها عقد أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة وهو الروث أو عظم فإن محمدا بريء منه. Sekiranya engkau berusia panjang, sampaikanlah kepada orang, barang siapa yang memintal dia punya jambang atau memakai tali di leher atau dia beristinja menggunakan najis bukan batu, maka baginda SAW menjauhi atau tidak akan menyetujui perbuatan tersebut. وهذا الحديث سنده صحيح. Dan hadis yang kita sebutkan tadi sanadnya itu sahih. ثم ذكر الشيخ محمد عن سعيد بن جبير وهو من سادات التابعين قال من قطع تميمة من إنسان كان له ثواب عدل رقبة كأنه أعتق رقبة. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia menukilkan daripada نعم سعيد بن جبير من سادات التابعين daripada Su'aid bin Jubair mengatakan bahawasanya barang siapa yang memutuskan tangkal daripada seseorang, dia akan mendapat pahala seolah-olah membebaskan hamba sahaya. نعم. قال ولي أحمد عن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن يكرهونها أي سلف. Seorang daripada salaf, Ibrahim An-Nakhai, beliau ini tidak membolehkan apa sahaja daripada tangkal, imma daripada Al-Quran ataupun bukan daripada Al-Quran. انظر إلى قوله كانوا يكرهون لم يقول يحرمون. يكرهون من باب الكراهة فقط وليس من باب التحريم. Namun bila mana kita perhatikan, yang digunakan istilah adalah mereka itu memakruhkan atau tidak menyukai, tidak ada lafaz yang digunakan mereka mengharamkan. نعم. ولكن قال الشيخ محمد بعد ذلك لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص به بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah mendatangkan hadis-hadis ini, beliau juga berkomentar. Beliau mengatakan namun ada sekelompok daripada salaf
yang mana mereka membenarkan, menggantungkan tangkal atau azimat dan sebagainya sekiranya ianya bersumberkan daripada Al-Quranul Karim. Namun ada sebahagian daripada salaf mereka tidak membenarkan, wa imma daripada Al-Quran atau tidak, termasuk daripada golongan kedua ini adalah Ibnu Mas'ud. نعم. ثم وجدنا بعض شراح كتاب التوحيد وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، عبد الرحمن بن حسن بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وهو حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، له كتاب اسمه فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، يقول فيه. Dan kita mendapati bahawasanya ada sebahagian ulama yang telah mensyarahkan kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, iaitu cucunya sendiri, Muhammad bin Abdurrahman bin Hasan bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Abdurrahman bin Azal bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, cicitnya sendiri. Dalam kitab bersama Fathul Majid karangan Tauhid, dia menjelaskan tentang hadis ini, iaitu اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا، لم يجمعوا ولكن اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال طائفة يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة. إذن فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص والسيدة عائشة من الصحابة قالوا يجوز، وبه قال أبو جعفر الباقر، سيدنا محمد الباقر، وهو كذلك من سادات ماذا؟ تابع التابعين. قال وأحمد في رواية، أحمد بن حنبل في رواية، وحملوا الحديث على التمائم المنهي عنها، أي التي فيها شرك من أفعال الجاهلية، أما التي فيها قرآن فيجوز. Beliau mengatakan bahawasanya yang dikatakan atau pegangan kita adalah para sahabat dengan tabi'in. Kemudian yang selepas mereka tersebut, mereka telah berpecah menjadi dua. Ada yang memperbolehkan menggunakan azimat, tangkal, ada yang tidak memperbolehkan. Antara yang memperbolehkan adalah Sayyidina Aisyah, Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah, dan juga sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Dan juga ada beberapa sahabat lain yang memperbenarkan. ومن تابع التابعين سيدنا محمد الباقر. Dan juga daripada kalangan tabi'in Sayyidina Muhammad bin Bagir. ومن أئمة المذاهب الإمام أحمد بن حنبل. Dan juga daripada kalangan a'immah mazhab 4 yang memperbolehkan untuk menggantungkan tamaim ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. قالوا يجوز هذا. Malah mengatakan diperbolehkan, tidak ada masalah. نعم. وقال طائفة أخرى لا يجوز ذلك ولو كان حتى من القرآن. Dan juga ada sependapat daripada golongan yang lain mengatakan tidak diperbolehkan walaupun ianya tertulis atau bersumberkan daripada Al-Quran. وبه قال ابن مسعود وابن عباس. Antara yang tidak membolehkan itu adalah Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas. وهو ظاهر قول سيدنا حذيفة بن اليمان. Dan itu adalah ungkapan zahir daripada kenyataan وعقبة ابن عامر. dan Utbah bin Amir. وبه قال جماعة من التابعين. Dan juga sebahagian besar daripada para tabi'in. إذن فهناك خلاف بين الصحابة وبين التابعين، منهم من أجاز ومنهم من منع. Jadi kita jelas di sini penggunaan tangkal atau azimat ini ada terbahagi kepada dua kumpulan. Ada daripada mereka yang membenarkan, ada daripada mereka tidak membenarkan. فلو واحد مثلا كتب شيء مثلا من آيات القرآن ثم لفها بجلد وخرقة ثم وضعها في جيبه ولا علقها من داخل الثياب يمنعه من العين ويمنعه من السحر ويمنعه، يجوز ذلك. من الذي أجاز ذلك؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص والسيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها من الصحابة وجماعة من الصحابة والتابعين. Jadi sekiranya ada orang yang menulis beberapa ayat daripada Al-Quranul Karim dan juga melipatnya, meletakkan dalam pakaian dan sebagainya dengan niat untuk menghalang daripada terkena apa-apa penyakit, hukumnya apa? Ia diperbolehkan kerana ada sebahagian daripada para sahabat seperti Sayyidina Aisyah, Abdullah bin Amr bin As dan juga berapa tabi'in, mereka membenarkan perbuatan tersebut, maka tidak menjadi masalah untuk melakukan sedemikian. نعم. ثم نجد هذا الشيخ من ذرية الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول وهذا هو الصحيح أي المنع، هذا رأيه، هو اختار المنع ولكنه ذكر أن جماعة من الصحابة والتابعين جازوه. Namun penulis kitab ini yang Fathul Majid tadi, beliau mengatakan yang saya memilih pada pandangan saya adalah tidak boleh menggunakan azimat tersebut. Kata Habib, itu merupakan pandangan beliau.
namun kita memiliki ulama-ulama lain daripada para sahabat tabi'in yang membenarkan, maka tidak ada masalah akan perbuatan tersebut. نعم. ثم نجد أن الإمام البيهقي في السنن الكبرى، الإمام الحافظ البيهقي في السنن الكبرى قال: فمن علقها متبركا بذكر الله وهو يعلم أن لا كاشف إلا الله ولا دافع السوء إلا الله فلا بأس بها إن شاء الله. Dan kita mendapat ada juga pendapat daripada Imam Baihaqi, ulama hadis yang hafiz, yang masyhur. Beliau mengatakan, barang siapa yang menggantungkan azimat yang tertulis padanya ayat Quran dengan tabarruk dengan ayat Quran, yang dia tahu tidak ada yang mampu untuk memberi mudarat atau manfaat kecuali Allah, maka tidak ada masalah akan perbuatan tersebut. ومثل هذا قال الإمام المفسر القرطبي. Begitu juga pendapat yang seperti Baihaqi turut diakui atau dipersetujui oleh Imam Al-Mufassir Al-Qurtubi. لا بأس أن يعلق عزيمة فيها اسم من أسماء الله عز وجل على عنق المريض على وجه التبرك بها. Beliau mengatakan tidak menjadi masalah untuk menggantungkan apa-apa seperti tali dan sebagainya yang terdapat padanya nama daripada nama Allah untuk bertabaruk, untuk menjaga daripada masalah atau menyembuhkan dari penyakit, itu tidak menjadi masalah. سواء كان لدفع العين وغيرها. Sama ada pemakaian tersebut untuk menghalang daripada terkena ain atau yang selainnya diperbolehkan. وقد روي أن سيدنا عبد الله بن عمر أو بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فزع أحدكم في نومه فليقول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر الشياطين يحضرون. وكان عبد الله يعلمها ولده ومن أدرك منهم ومن لم يدرك أي وهو صغير لا يفهم يكتبها ويعلقها عليه. Dalam hadis daripada Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar kepada para sahabat, siapakah daripada kalangan kamu yang terkejut dalam mimpi atau sebagainya, maka bacalah ayat yang dibaca oleh Habib tadi, a'udzubikalimatillahi tamat نعم من غضبه وعقابه min ghadabihi wa iqabihi, ومن شر الشياطين وأن يحضرون. dan daripada keburukan syaitan dan juga daripada tipu muslihatnya. Kemudian gantungkanlah perkara tersebut, bacakanlah perkara tersebut. Abdullah bin Amr ini dia membacakan dan mengajarkan kepada anak-anaknya. Namun kalau anak yang kecil yang tak pandai lagi membaca, dia menulis perkataan tersebut dan menggantungkan kepada anak tersebut. نعم. قال هنا ثم قال الإمام القرطبي: وسئل ابن المسيب وهو من سادات التابعين سيدنا سعيد بن المسيب عن التعويذة يعلقها الإنسان على عنق المريض هل يجوز أو لا يجوز. Kemudian Qurtubi mengatakan, ditanyakan kepada Sa'ad bin Musaib, seorang daripada tokoh tabi'in, adakah boleh untuk seseorang menggantungkan sejenis tangkal untuk menghalang daripada apa-apa keburukan? فقال: إذا كان في قصبة أو رقعة من الجلد يحرز فيها فلا بأس بها إذا كان المكتوب فيها قرآن أو نحو ذلك. Sekiranya perkara tersebut tertulis daripada Al-Quran dan kemudian telah disimpulkan, diikat, dibalut dengan sejenis daripada kulit dan sebagainya, maka tidak ada menjadi apa-apa masalah. ومثل هذا كان ابن سيرين وهو محمد بن سيرين وهو من سادات التابعين كذلك لا يرى بأس بتعليق شيء من القرآن أن يعلقه الإنسان على عنقه. Begitu juga pendapat Muhammad ibn Sirin, seorang ulama tabi'in yang besar. Dia mengatakan juga tidak menjadi apa-apa permasalahan sekiranya dia gantungkan tangkal yang bersumberkan daripada Al-Quranul Karim. إذن وهناك آثار كثيرة ذكرها العلماء. Dan di sini ada beberapa kenyataan-kenyataan daripada ulama-ulama. العجيب أن المتأخرين من السلفية yang menghairankan, para salafi daripada kalangan yang terkemudian ini يجعلون كل من حمل معه تعويذة أو حجاب أو تميمة بأن هذا من الشرك، ويسمون الشرك الأصغر، هذا يؤدي إلى شرك أصغر يؤدي إلى شرك أكبر. Mereka salafi yang terkemudian ini, mereka ini mengatakan barang siapa yang membawa tangkal atau azimat, mereka ini tergolong daripada golongan orang-orang yang melakukan syirik kecil, dan syirik kecil ini akan membawa kepada syirik yang besar. فنقول لهم انظروا إلى إمامكم هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو من صرح بأن جماعة من السلف رخص في هذا. Maka kami mengatakan, lihatlah wahai kamu-kamu yang terkemudian ini kepada guru-guru kamu ini.
Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri telah mendatangkan pendapat-pendapat daripada ulama-ulama salaf yang memperbolehkan perbuatan tersebut dan tidak secara totally mengkafirkan atau mensyirikkan orang yang melakukannya. نعم بل وهؤلاء شراح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب من شيوخكم القدامى ذكروا هذا. Malah orang-orang yang mensyarahkan kitab-kitab tauhid ini yang mereka juga merupakan guru-guru kamu yang terdahulu, mereka juga menukilkan dan juga mengatakan sedemikian. وذكروا أن أحمد بن حنبل كان له ولد صغير فرآه بعض أتباع أحمد بن حنبل وكان عليه حرز أي تميمة من جلد معلقة على رأسه فعلها أحمد وعلقها أحمد رضوان الله تعالى عليه. Dikatakan bahawasanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau memiliki seorang anak kecil dan pengikutnya melihat di leher anak kecil tersebut ada seuntai seperti tali yang diperbuat daripada kulit, yang mana perbuatan menggantungkan azimat tersebut dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sendiri kepada anaknya. إذن فالعزيمة من القرآن أو من أسماء الله أو صفاته أو بعض الدعاء لله سبحانه وتعالى أو من أسماء الله أسماء الأخيار مثل الأنبياء وغيرهم، هذا أمر كله جائز ما لم يعتقد فيها النفع والضر من دون الله. أما إذا اعتقد فيها النفع والضر من دون الله فهذا والعياذ بالله شرك. Jadi kesimpulannya, azimat-azimat yang mempergunakan nama Allah atau sifat-sifat Allah atau nama-nama orang soleh daripada anbiya dan sebagainya diperbolehkan selagi mana mereka meyakini bahawasanya yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan yang lain lagi daripada makhluknya. طيب بعض أهل الرقية تذهب عند بعض أهل الرقية يكتب لك بعض الآيات في الصحن ثم يجعل ما هكذا يرجع يقول لك اشربه. هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ Ada beberapa orang yang melakukan perawatan. Mereka ini ada caranya mengambil sepinggan dan juga menulis beberapa ayat menggunakan apa-apa zafran dan sebagainya, kemudian mengambil air, tuang pada ayat tersebut, dia menghilangkan, dituang kepada air dan minum air yang bercampur dengan tulisan daripada ayat tersebut. Persoalannya, adakah diperbolehkan atau tidak proses perawatan seperti ini? ايش رايكم يجوز ولا ما يجوز؟ Apakah pendapat anda, adakah diperbolehkan atau tidak? يجوز. طيب هل الآن هؤلاء إخواننا من السلفية يقولون يجوز أو ما يجوز؟ الله أعلم، ما نعرف هل حقهم يقولون يجوز هذا ولا ما يجوز؟ Habib mengatakan, adakah teman kita atau saudara kita daripada Salafi mereka memperbolehkan atau tidak? Habib kata Allah alam, saya tak tahu. السلفيون عندكم في ملاكا هنا ولا في ماليزيا يقولون يجوز أو ما يجوز؟ Teman kita para Salafi dekat Malaysia memperbolehkan perbuatan tersebut atau tidak? يقولون ما يجوز. يا أخي انظروا هنا إلى كلام الشيخ ابن باز، الشيخ عبد العزيز ابن باز وهو شيخ السلفية في المملكة العربية السعودية. Kalau mereka mengatakan tidak boleh, maka lihatlah perkataan Syekh Ibn Baz yang mana beliau merupakan ulama yang terkemuka daripada kalangan Salafi dekat Saudi. له كتاب اسمه شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. Beliau itu Syekh Ibn Baz, beliau memiliki kitab syarah kepada kitab tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. نعم انظر قال ماذا؟ قال أما كتابة الآيات والأدعية الشرعية بالزعفران في صحن نظيف أو أوراق نظيفة ثم يغسل فيشربه المريض فلا حرج في ذلك وقد فعله كثير من سلف الأمة. Beliau mengatakan, kalau ada yang mengatakan tidak boleh, nah lihat ini kenyataan guru anda. Beliau mengatakan dalam kitabnya, sekiranya ada orang menulis ayat Al-Quranul Karim atau doa-doa yang diperbolehkan di atas satu pinggan yang bersih menggunakan za'faran, kemudian dia menghilangkan dengan air, mengacau dan minum air yang bercampur dengan tulisan tadi, maka ini perbuatan yang diperbolehkan dan telah ramai daripada orang-orang terkemudian melakukan perkara tersebut. قال الشيخ ابن باز وقد أوضح هذا يعني توسع في هذا الكلام إمامنا وهو العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، له كتاب اسمه زاد المعاد والطب النبوي، ذكر هذا وتوسع في أدلته بأن هذا أمر جائز.
Berkata Ibnu Baz, kalaulah kamu ingin penjelasan yang lebih detail, maka kembalilah kepada kitab Zadul Ma'ad karangan guru kita Syekh Ibnu Qayyum. Kata beliau, kerana beliau telah menulis kitab Tibbun Nabawi dan juga Zadul Ma'ad dan telah menjelaskan dengan detail akan cara tersebut dalam kitab beliau. وروي عن ابن عباس أي أنه كان يفعله. Dan juga diriwayatkan, ada setengah riwayat mengatakan Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW, juga dahulu melakukan perkara sedemikian. إيش رأيكم الصحابة هل يفعلون الشرك؟ Apakah pendapat anda? Adakah boleh dijangka oleh otak kita para sahabat melakukan syirik? في أحد من الصحابة يفعل شرك؟ Adakah seorang atau daripada kalangan sahabat melakukan syirik? إيش رأيكم؟ Apa pendapat anda? الصحابة علمونا التوحيد ولا علمونا الشرك؟ Adakah para sahabat telah mengajarkan kepada kita ini tauhid atau mengajar kepada kita ini syirik? علمونا التوحيد. Mereka telah mengajar kepada kita tauhid yang betul. وهذا ابن عباس من الصحابة ولا ليس من الصحابة؟ Ibnu Abbas ini tergolong daripada sahabat atau tidak? Ya, sahabat. هذا يسمونه حبر الأمة Ibnu Abbas, من كبار علماء الصحابة، ليس من الصحابة لا، ولكن من علماء الصحابة. Ibnu Abbas ini digelar sebagai Hibrul Ummah, ulama daripada kalangan sahabat. Dia bukan sahaja sahabat, akan tapi ulama daripada kalangan sahabat sendiri. كان يفعل هذا، يكتب الآيات والأدعية في الصحن ثم يسقيها المريض للشفاء. Ibnu Abbas yang begitu hebat kedudukan keilmuannya, dia turut melakukan sedemikian, menulis sesuatu pada pinggan atau pada pinggan, dileburkan dengan air, kemudian minum air daripada tulisan tersebut. بل حتى نجد أن شيخهم شيخ السلفية الشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 187 يذكر نفس الكلام هذا. Dan kita mendapati bahawasanya guru-guru salafi Syekh Ibn Taimiyah dalam fatwa juzuk keempat muka surat 187 178 juga mengatakan sedemikian pendapat seperti yang telah kita kemukakan tadi. قال ويجوز أن يكتب للمصاب وغير المصاب من المرضى شيئا من كتاب الله أو ذكره، إما قرآن أو ذكر بالمداد المباح، ويغسل ويسقى كما نص على ذلك أحمد أي أحمد بن حنبل وغيره. Ibn Taimiyah mengatakan diperbolehkan untuk orang yang terkena apa-apa penyakit atau tidak untuk menulis sesuatu menggunakan alat yang diperbolehkan daripada Al-Quran atau zikir kepada Allah, kemudian dia menuangkan air ke atasnya dan mengacau dan minum air tersebut. Ini telah diperlakukan oleh orang yang terdahulu yang ianya juga diberitahu akan perkara tersebut. Al-Imam Ahmad bin Hanbal akan perbuatan tersebut diperbolehkan. ثم نجده يذكر لنا فعل ابن عباس. ماذا يكتب ابن عباس للناس؟ Kemudian kita mendapati Ibnu Taimiyah, dia juga menceritakan apa yang ditulis oleh Sayyidina Ibnu Abbas pada pinggan tersebut. يأتي بعض أصحابه عنده الزوجة حقه باتلد، عندها حمل باتلد، قال نريد حق الولادة تكون سهلة ما في تعب، اكتب لنا شيء يا إمام. يأتي الرجل إلى ابن عباس يطلب منه أن يكتب شيء. Beliau mengatakan ketika zaman dahulu, ketika ada orang yang isterinya ingin untuk melahirkan anak dan dia inginkan anak tersebut lahir dengan penuh tidak ada kesakitan, penuh elok, dia akan datang jumpa dengan Ibnu Abbas. Dia mengatakan, wahai imam, isteri aku dah lahir, maka tulislah suatu benda supaya ia mampu untuk mempermudahkan proses bersalin isteri aku. يلا خذوا الفائدة هذه عن ابن عباس، وحد باتلد الآن اكتبوها وفعلوها. Maka ambillah faedah ini, tulis daripada Ibnu Abbas. Sekiranya kita ada anak atau isteri yang akan bersalin, maka tulis dan buat sedemikian, insya-Allah akan dipermudahkan prosesnya, insya-Allah. تأتي بوعاء نظيف. Datangkan dengan satu pinggan yang bersih. نعم، وقلم مع مداد سائل. مداد سائل أسود، حبر. Dan ambil satu pen daripada dakwat yang cair. فتكتب لا بسم الله لا إله إلا الله الحليم الكريم. Tulis Bismillah la ilaha illallah al-halimul karim. سبحان الله رب العرش العظيم. Subhanallah wal arsyil alim. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. ثم الآية كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
هذه الآيات ثم تضع الماء هكذا عليها وترجعها في الماء ثم تعطيها المرأة التي عندها وجع الولادة بسرعة الولد يخرج من غير ماذا؟ من غير شدة ولا تعب. Maka ini yang diajar daripada Ibnu Abbas. Barang siapa yang ingin melahirkan, datang pinggan yang bersih, tulis apa yang disebutkan oleh Habib tadi, ambil air, tuang, kacau, kemudian beri air yang bercampur dengan tulisan tersebut kepada wanita yang kesakitan, susah nak bersalin, insya-Allah akan terus mudah proses bersalinnya. واضح؟ Jelas? نعم. قال ثم قال ابن تيمية وهو يروي عن سيدنا عبد الله بن أحمد بن حنبل. Kemudian Ibnu Taimiyah menyambung yang mana perkara ini dia meriwayatkan daripada Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. يكتب هذا في إناء نظيف. Ditulis perkataan ini pada satu bekas yang bersih. فيسقى به المرأة. Dan yusqa al-mar'ah. تسقى. Dan kemudian benda tersebut diberi minum kepada perempuan yang bersalin. وينضح بشيء منه تحت سرتها أي عند مكان الخروج. Dan direnjiskan sedikit daripada air tersebut pada tempat bersalin tersebut. قال عبد الله بن أحمد Berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, رأيت أبي يكتب هذا للمرأة نفسها حتى أحمد بن حنبل يفعله. Aku melihat dengan dua mata aku sendiri, ayah aku turut melakukan perkara sedemikian kepada perempuan-perempuan yang datang ingin meminta pertolongan untuk dipermudahkan salinannya. نعم. هذا من كلام ابن تيمية ينقل عن ابن عباس وعن أحمد بن حنبل. Ini yang kita sebutkan tadi semua diambil daripada Ibnu Taimiyah yang dia menakalkan daripada Ibnu Abbas dan juga daripada Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. نعم. قال وفي الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي ابن مفلح هذا تلميذ ابن تيمية. Adab syar'i daripada seorang ulama Ibnu Muflih yang mana beliau merupakan anak murid kepada Ibnu Taimiyah. نعم. قال صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل بن مفلح قال صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل ربما مرضت واعتللت فيأخذ أبي قدحا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي اشرب منه واغسل وجهك ويديك. Beliau mengatakan bahawasanya soleh. نعم. صالح بن أحمد بن حنبل. Beliau Ibnu Muflih mengatakan lain bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan mungkin satu hari aku ini demam, gelas air dan membaca-baca pada air tersebut dan memberikan aku minum untuk proses penyembuhan tersebut. قال ابن مفلح بعد ذلك تلميذ ابن تيمية. Ibnu Muflih kemudian dia mengkomentari akan perbuatan tersebut yang mana Ibnu Muflih kepada Ibnu Taimiyah. قال وكان شيخنا ابن تيمية إذا جاءه الذي يرعف بالدم يخرج. Dia mengatakan dulu guru kami Ibnu Taimiyah sekiranya ada orang yang hidungnya mengalir darah datang kepada Ibnu Taimiyah, يكتب بالمدار في جبهة الراعف. يكتب هنا بالمدار في جبهة الراعف. dia akan pada pertengahan dahi orang yang keluar darah tersebut. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر فينقطع الرعف. Dia akan menulis ayat Quran yang Habib bacakan tadi pada dahi orang tersebut. Selesai tulis ayat tersebut, maka akan berhentilah darah yang mengalir tadi daripada hidung orang tersebut. شفت كيف؟ هذا أمر كله جائز. Lihat bagaimana perkara seperti ini ianya sememangnya diperbolehkan. ويقول في القول المفيد. Dan berkata Syekh Ibn Utsaimin juga guru-guru mereka dalam Qaulul Mufid. أما الخط كتاب كلام من القرآن والأدعية تلف في جلد وتوضع في الرقبة أو في اليد ففيها خلاف بين العلماء إذا كانت من القرآن. Beliau mengatakan kalaulah perkara yang iaitu menulis suatu kemudian dibungkuskan, diletakkan kepada leher atau pada tangan, azimatlah contohnya. Ianya merupakan perkara yang menjadi pertelingkahan atau perbezaan antara ulama. إذن استفدنا من هذا النقول كل ماذا استفدنا من هذا؟ Jadi apa yang kita mendapat faedah daripada apa yang telah kita sebutkan tadi semua? Apa? تمائم شرك؟ Adakah kesemua daripada azimat itu dikategorikan sebagai syirik? لا. Tidak. ما كان من القرآن والدعاء والذكر وأسماء الله وصفاته. Sekiranya azimat daripada Al-Quran, daripada zikir kepada Allah, daripada nama Allah, daripada sifat Allah, itu semua perkara-perkara
وما كان فيه استعانة بالجن ولا شيء من هذه الأرواح الثانية الأخرى فهذا هو الشرك والعياذ بالله. Adapun sekiranya tangkal azimat itu mempergunakan jin أو السحر. atau sihir atau yang lain-lain, itu yang tidak diperbolehkan. نعم فهذا هو الشرك والعياذ بالله. Dan itulah yang dinamakan sebagai azimat syirik. Semoga Allah menjauhkan kita daripada perkara tersebut. نعم العجيب من بعض ممن ينتقدون على الصوفية. Dan yang menghairankan, ada golongan yang mereka itu membantah atau menolak kepada golongan sufi. هذيلا يفعلون بعض الأسماء، هذه أسماء غريبة وأسماء كذا في حقهم التعاويذ والتمائم، يكتبون أسماء غريبة وهكذا. Mereka mengatakan orang-orang sufi ni, mereka ini pelik-pelik menulis ada pada azimat-azimat mereka semua, dakwaan mereka. نعم فنقول بعض الأسماء العربية، بعض أسماء الحق سبحانه وتعالى ليس مكتوب باللغة العربية. Dan kita mengatakan bahawasanya beberapa nama Allah Subhanahu wa taala tidak ditulis daripada bahasa Arab, باللغة السريانية. akan tetapi kadang-kala ianya ditulis daripada bahasa Syriani. فمثلا في كتب بعض الصوفية مثل شراهية، شراهية قال الإمام القرطبي أي الله الحكيم. Seperti ada perkataan contohnya syarahiyah. Perkara ini ia ditulis pada kitab-kitab ulama-ulama sufi. Berkata Imam Qurtubi, makna syarahiyah ini adalah Allah yang maha bijaksana. نعم يأتي بعض الذين ما عنده علم ايش اسم جان، هذا اسم جان، اسم روح من ارواح الجن، هذا شوف الصوفيه يستخدم الجان. نقول له يا هذا اسم سرياني باللغه السريانيه، انت ما تعرف اللغه السريانيه، يعرفها العلماء الكبار. انظر الامام القرطبي ذكر هذا في تفسيره. Jadi ada datang beberapa orang yang cetek akalnya, cetek ilmunya, melihat perkara tersebut terdapat pada kitab-kitab ulama sufi. Mereka mengatakan, lihat, mereka menggunakan nama jin dan sebagainya. Kita mengatakan ini sebagainya, ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala, hanya pada bahasa Arab. Lihat bagaimana yang ilmunya luas Qurtubi mensyarahkan akan nama tersebut dengan mengatakan ia merupakan sebahagian daripada nama Allah, iaitu Allah Maha Bijaksana. ويجي لك اثنين من السلفيه Datang beberapa orang daripada Salafi, يجلسون في جلسه عبر الفيسبوك. mereka duduk mengikuti kita ini menggunakan Facebook لايف مباشر secara live. يضحكون على الصوفيه. Mereka mentertawakan ke atas orang-orang sufi. هذول الصوفيه يستعينون بالجن، وهؤلاء حتى عند الاجابات اللايك هذا موجود ما شاء الله ينتشر عند الناس، ولا يظن نفسه الان انه ماذا انه نشر العلم عند الناس. Mereka mengatakan, mendakwa orang sufi ini menggunakan jin, orang sufi ini, mereka mentertawakan atau meremehkan orang-orang sufi, dan ramai pula yang like dan sebagainya. Habib mengatakan mereka menyangka mereka telah melakukan kebaikan dengan menyampaikan kebaikan kepada orang ramai. ليس باللغة العربية بعض أسماء الحق سبحانه وتعالى، لكن لجهله صار يضحك على الناس بينما هو يضحك على نفسه ويضحك على جهله. Hakikatnya nama-nama yang dia mengatakan menggunakan jin itu bukan nama jin, tapi nama Allah Subhanahu wa taala, hanya sahaja bukan dalam bahasa Arab. Pada hakikatnya ketika dia mentertawakan orang lain dengan mengatakan mereka itu bergantung kepada jin, mentertawakan akan diri dia sendiri kerana kekurangan ilmu yang ada pada dirinya. نعم بعدين نقول لهم هؤلاء ما الشيء الذي لم يفعله النبي فهو بدعة. Kemudian kami mengatakan kepada mereka, wahai kamu, wahai anda mengatakan semua perkara yang tak dilakukan oleh Nabi SAW, maka perkara tersebut dikategorikan sebagai bid'ah. ائتوا لنا بحديث واحد أن النبي كان يكتب للذي ينزل عليه الرعاف مثل ابن تيمية. ائتوا لنا حديث واحد. Maka datangkan kepada kami walau satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, sekiranya ada orang yang hidungnya itu berdarah, datang kepada Nabi, Nabi menulis seperti disebutkan, sedangkan perkara tersebut dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. وأتوا لنا واحد صحابي تيمية. Juga datangkan kepada kami seorang sahabat yang melakukan mana yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah tadi. ابن تيمية فعل فعلا لم يفعله النبي ولم يفعله الصحابة، ومع هذا قالوا بأنه خير، ما حد أنكر عليه ولم ينكر هو على نفسه.
Ibnu Taimiyah melakukan perbuatan yang disebutkan tadi tak dilakukan oleh Nabi, sahabat, dan tidak ada yang membantras perkara tersebut, dan dia sendiri tidak tersebut dan menganggap perkara tersebut perkara yang baik. طيب لو ابتكر إنسان دعاء من عند نفسه، يعني أنا بسوي لي رقية هكذا دعاء من يعني ما في دعاء مثلا لم يرد في آية قرآنية ولم يفعله صحابي ولا تابع، ولكنه دعاء إلى الله سبحانه وتعالى واجعله رقية، هل يجوز؟ Jikalau seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang direka sendiri, tak dalam Al-Quran tak ada, dalam hadis tak ada, namun dia reka sendiri, kemudian dia menggunakan doa yang dibuat tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan atau tidak? ايش رايكم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ Diperbolehkan atau tidak? يجوز. Boleh. boleh atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? Ha? Bismillah, jawaban. Ha? Boleh. طيب لو جينا إلى إخواننا السلفيين يقول لك لا، النبي ولم يقوله النبي وما ورد في حديث ولم تأتي بآية، حرام ما يجوز. نقول دعنا منك أنت، فأنا حقك العلماء حقك الأئمة الفوق الكبار من علمائك اللي أنت تسلم لهم. ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين له كتاب اسمه القول المفيد في شرح كتاب التوحيد. ماذا يقول في 177 الجزء الأول، 177 الجزء الأول، يقول وكذا الرقاء المباحة التي يرقى بها الإنسان المريض كدعاء من عنده، ما من عند النبي ولا من القرآن، كدعاء من عنده ليس فيه شرك جائز. Dan apa nama dia? La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berkatakan soalan orang-orang salafi, mereka akan mengatakan tidak boleh, bid'ah dan sebagainya. Kita mengatakan mari kita mendengar pendapat daripada ulama-ulama yang kamu kagumi, yang tergolong daripada tokoh-tokoh kamu, iaitu Ibnu Utsaimin dalam kitab yang Qaulul Mufid fi Syarah Kitab Tauhid pada muka surat 177. Beliau mengatakan bahawasanya kalaulah seseorang tersebut menulis beberapa ruqyah yang mana doa tersebut atau benda sendiri, doa tersebut dari dirinya sendiri, ia diperbolehkan, tidak ada apa-apa masalah. واضح إن شاء الله. Jelas insya-Allah. خلاص انتهينا الآن من باب الرقاء والتمايم والتعاويذ، هذا حاصل الكلام فيها. Jadi sekarang kita telah selesai daripada bab ruqyah dan juga tangkal. Ini adalah khulasah daripada bab tersebut yang telah kita syarahkan. هل عنده سؤال؟ Adakah daripada kalangan kamu orang yang memiliki pertanyaan? هل عنده سؤال؟ يتفضل. بسم الله. نعم، أعطيه الميكروفون علشان نعم. لا بالملاية، وبعدين ترجم لي أحسن علشان أنت مباشرة يفهمون الناس. بالملاية. السلام عليكم يا حبيب. نعم. طيب في سؤال lain. Tadi ada isu, ada muskilah yang kata bila penggunaan jin kononnya syirik. Tapi macam mana yang Nabi Sulaiman bina Masjidil Aqsa guna jin? Soal awal. Yang kedua soalan. نعم. قلنا أن من الرقية التي لم أو يعتبر شرك باستعمال الجن. يقول كيف النبي سليمان عليه الصلاة والسلام يستعمل الجن لبناء بيت المقدس. صحيح. سؤالا السؤال الثاني. Soalan kedua, penggunaan ilmu kebal. Kebal yang ni sebab orang kafir pun ada ilmu kebal. Jadi ada isu apa salahnya orang Islam macam silat-silat dahulu
gunakan ilmu kebal untuk pertahankan dalam mempertahankan umat Islam. الثاني علم يسميه امتناع حبيب، يعني واحد يقرب له حصل شيء، يعني جسمه كأنه في واحد في امتناع اسم ذا الدفاع مثل السيلات مرحبا. نعم. بالنسبة لاستعمال الجن وخدمة الجن لبعض أهل الرقي، هل يجوز أو لا يجوز؟ Persoalan kepada atau berkaitan dengan penggunaan jin dan juga menjadikan jin sebagai khadim oleh beberapa orang yang tugasnya merawat. Ada atau tidak? خدمة الجن لبني آدم على 3 حالات. Khidmat jin kepada anak Adam ini terbahagi kepada 3 kategori. أولا شرك والعياذ بالله. Pertama, menggunakan jin ini untuk tujuan pengsyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari perkara tersebut. بحيث أن الجن لا يطيع الإنسي إلا إذا عبده أو ذكره بتعظيم كذكر لله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك. Yaitu seolah-olah jin tersebut dia tidak akan menolong orang padanya kecuali kalau dia itu sujud kepada jin tersebut atau dia memberikan apa yang agung-agungkan jin tersebut seperti dia mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. أو أن يمزق القرآن أو أن يضع رجله على القرآن. Atau dia kenalah mengoyakkan Quran atau memijak kepada Quran. Ini contoh-contoh yang pertama tadi. أو يضع القرآن في مكان دورة المياه في الحمام عزكم الله مكان الغائط والبول. Atau meletakkan Quran pada tempat-tempat yang kotor wa'izullah seperti tandas. هذا كفر والعياذ بالله. Ini yang kategori syirik dan akan menjadikan orang itu jatuh kufur. Semoga Allah menjauhkan kita. القسم الثاني والحالة الثانية لا يستعمل في الشرك ولكن يستعمل في المعصية. Dia tidak menggunakan jin tersebut kepada syirik kepada Allah, akan tapi menjadikan jin tersebut alat untuk dia melakukan kemaksiatan. يعني مثلا يسحر إنسان فيؤذيه يقول اذهب إلى فلان هذا أؤذيه. Seperti mana dia mensihir akan seseorang untuk menyakiti orang, perantaranya adalah jin. نعم. أو مثلا يفعل معصية مع امرأة يسلب قلبها حتى تأتي إليه ذليلة فيفعل معها الفاحشة والعياذ بالله. Ilmu pengasih terhadap seorang perempuan untuk ditujatuh datang kepada dia, terpikat kepada dia dan melakukan perkara-perkara yang tidak elok. أو يسرق بعض الأموال على بعض التجار. Atau dia mencuri sebahagian harta daripada orang-orang yang berbisnes dengan perantaraan jin. فهذا ليس شرك ولكنه معصية فهو معصية حرام. Ini tidak dikategorikan sebagai syirik, tapi dia pada kategori maksiat dan itu merupakan perkara yang haram. الحالة الثالثة أن يكون عندك جني مسلم. Keadaan ketiga, ada bersamanya jin yang beragama Islam فتستعمله في المباحات. dan menggunakan jin tersebut kepada perkara-perkara yang diperbolehkan. مثلا تريد حاجة من جهور. Contohnya anda inginkan suatu hajat tapi ianya berada dekat Johor. جاءك ضيف مثلا الساعة 10 ولا 12 المطاعم حق ملاكها كلها مقفلة لكن في مطعم في جهور موجود تقول له خذ هذه النقود اشتري لنا طعام من جهور وادخل أنا لحظة أنا بعد 10 دقائق خذ الطعام هذا أمر مباح. Mana ada tetamu dekat rumah kita, datang pukul 11 malam. Kita keluar nak beli, kedai-kedai dekat sini semua tutup. Kita tahu ada kedai yang di open midnight dekat mana? Dekat Johor. Maka kita menggunakan jin mengatakan ini duitnya, pergi beli engkau, datang bawa makanan dari Johor kepada sini. Dan dia pun dengan kekudaraan yang Allah berikan kepada dia, pergi dengan sekelip mata datang bawa makanan. Ini diperbolehkan, tak jadi masalah. أو تريد دواء في ماليزيا غير موجود. Atau anda inginkan ubat yang tidak didapati dekat Malaysia. قال هذا الدواء ما يوجد إلا في أمريكا ولا في فرنسا ولا بريطانيا. خذ هذا الورقة هذه روح إلى أمريكا هناك اشتري هذا خذ الفلوس هذا $1 اشتري لنا هذا الدواء. يشتري هذا يجي يرجع مرة أخرى
هذا أمر مباح ما يترتب عليه شيء. Atau anda inginkan ubat yang tidak ada di Malaysia, ada pada negara luar yang jauh seperti Amerika dan sebagainya, maka menyuruh jin tersebut, ini adalah ubat-ubat tersebut, pergi anda beli dan datang bawa balik menggunakan duitlah tobaan, maka itu perkara yang diperbolehkan, tak jadi masalah. وأحيانا يكون الجني طبيب. Dan kadang-kala boleh jadi juga jin itu dialah doktornya. مثل ما عندنا في الإنس أطباء في الجن أطباء. Seperti ada daripada kalangan kita manusia, doktor-doktor juga terdiri daripada kalangan jin yang mana mereka merupakan doktor-doktor. وإذا كان الجان طبيب فيكون عنده قوة عاد أعظم من الطبيب حقنا العادي هذا. Sekiranya daripada kalangan jin itu doktor, maka dia memiliki kemampuan yang luar biasa, hebat lebih daripada doktornya manusia. فأنت مثلا تجعله على يمينك ولا على يسارك هنا؟ تجعله على يمينك ولا على يسارك ما حد يشوفه. Contohnya anda meletakkan jin tadi tersebut dekat belah kanan anda dan belah kiri anda. Yang mana jin ini secara mata kasar manusia tak boleh pandang. يجيك واحد مثلا مريض ولا كذا فيقول لك أنا عندي كذا وكذا 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 وكذا، في أثناء ما هو هكذا يشرح لك يقول لك يكلمك هذا علاجه كذا وكذا وكذا وكذا، ما عاد يغلق الا تكتب علاج، لو انتظر بكتب لك علاج، الان يقول لك علاجه كذا وكذا، اجعله يقرا في كذا وكذا وكذا، يشرب من الماء كذا وكذا، نبات اسمه كذا وكذا، يطحنه ويشربه كذا ويدهنه كذا وكذا، وانت تكتب وهو الذي يلاقيه ثم تعطيه. هذا ما يرى ما يشوفه، لكن انت تسمعه بحكم انك انت لك علاقه به فهو يخدمك ولا، فهذا امر جائز. لماذا؟ لانك ما تستعين بالطبيب الانسي، تستعين بالطبيب الجني وكلهم مكلفون مسلمون ما يترتب عليه شيء. Seperti Abi mengatakan, contoh seorang tadi dia mungkin perawat, di kiri kanannya ada jin. Jadi bila orang datang mengadu kepada kesakitan, ketika orang sedang mengadu dan beritahu kesakitannya, jin tadi memberitahu kepada dia dan dia menulis ubat tersebut, gunalah tumbuhan sedemikian, kapasiti ini sedemikian, cara ini sedemikian, dan anda berikan kepada dia. Ini sama sahaja seperti anda mempergunakan pertolongan jin-jin manusia, anda menggunakan pertolongan doktor-doktor manusia, anda menggunakan pertolongan jin-jin manusia, jin-jin yang Islam, maka ini adalah perkara yang sama, tidak ada masalah. وبعض الجن عنده قوة الأشعة، مثل ما يسوون لك الآن في دخول المستشفى يسوون لك أشعة له في الجسم هذا عشان يعرف حقك وين حقك المرض أو لا. هذا الجان عنده قوة أشعة، أول ما يدخل مريض يعرف إيش عنده تو. اسكان يقول لك قبل ما يتكلم مريض، هذا المريض عنده كذا وكذا وكذا وكذا، يشعر بكذا وكذا، عاد يجلس تقول له أنت عندك كذا وكذا، يقول هو عجيب هذا مكاشف هذا، عندك مرض كذا وكذا في يوم كذا وكذا حصل لك كذا وكذا، ولا يجيب لك التفاصيل هذه كلها. لماذا؟ لأنه عنده إسكان. هذا أمر مباح ما يترتب عليه شيء. مثل الآلة هذه الله أعطى الخصوصية في الآلة، أعطى الله خصوصية في هذا الجن ما يترتب عليه. Habis kata ada sebagian jin, mereka ini memiliki cara scan yang tertentu. Kalau ada orang perubat kadang-kadang bila kita sampai tak duduk lagi, dia tak beritahu kau sakit sekian. Kerana ketika kita datang ada orang-orang atau jin ini telah scan akan kita. Habib mengatakan seperti Allah memberikan kebolehan kepada alat untuk men-scan, sama juga Allah memberikan alat kebolehan kepada jin untuk scan, maka ia perkara yang sama, tidak ada masalah akan perkara tersebut. إذن فاستعمال الجن على ثلاث أشياء، على ثلاث مراتب. مرتبة شرك إذا استعمله في الشرك، ومرتبة حرام إذا استعمله في الحرام، ومرتبة مباح إذا استعمله في المباح. بل قد يكون مأجور عليه إذا كان بيساعد مريض بيموت يجيب له دواء ولا كذا، هذا مأجور يثاب عليه. Jadi kesimpulannya penggunaan jin ini terbagi kepada 3 kategori. Ada yang mensyirikkan, ada yang maksiat, dan ada yang diperbolehkan. Malah dalam beberapa keadaan boleh jadi penggunaan itu mendapat pahala kepada kita. Contohnya ada orang yang mungkin itu sedang nazak, sakit dan sebagainya, kita menggunakan kebolehan yang diberikan kepada jin untuk menyembuhkan orang tersebut, maka ia adalah perkara yang diperbolehkan. Maka khulasahnya ada 3 keadaan dalam menggunakan jin sebagai perantaraan. إيش رأيكم في الكلام ده؟ تمام. Apa pendapat anda tentang apa yang saya jelaskan? Okey. هذا كلام يعني يدخل عقل ولا ما يدخل عقل؟ Ini percakapan ini boleh dicerna oleh akal fikiran atau tidak? هذا كلام صوفية ولا كلام علماء؟ Ini kalam sufi atau kalam apa nama dia Wahabi? هذا لو قال واحد من الصوفية يقول اوه شو هذا تقسيم 3 هذا شوف الآن هذا يسوي أقسام هذا علشان يبيح للناس يستعملون الجن، يسوون صداقات مع الجن، هكذا صوفية هذا.
Kalau orang mendengar kata, oh tengok ini orang sufi, dia membahagikan penggunaan jin kepada 3. Ini bermakna dia ingin membolehkan orang meminta pertolongan dengan jin ini. تعرفون الكلام هذا لمن؟ Adakah anda tahu yang saya terangkan tadi, keterangan tersebut bersumberkan daripada siapa? هذا نفس كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الثالث. Ini merupakan kalam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa pada juzuk yang ke-6. الثالث. Pada juzuk yang ke-3. نعم، وهو نفس كلام ابن عثيمين في القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، ذكر نفس هذه الثلاثة الأقسام بنفس الكلام هذا. Dan ini juga kenyataan Ibnu Utsaimin dalam kitabnya القول المفيد. Al-Qaulul Mufid, yang dia juga menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Habib tadi, sebiji. ولهذا يقول بعض شيوخ السلفية Karena itu berkata beberapa tokoh atau ulama daripada kalangan salafiyah ini, ومن طلابنا ومريدينا الذين يقرؤون عندنا جماعة من الجن يقرؤون عندنا في الحديث يتفاخرون بهذا. berkata sebahagian daripada ulama salafi, ada daripada kalangan anak-anak murid kami, anak didik kami yang membaca hadis kepada kami ini adalah sebahagian daripada golongan jin-jin ini. الحين لو جاء واحد من الصوفية يقول أنا حاضر عندي الآن من الطلاب جماعة من الجن، يقولون إيش هذا صوفي هذا يتكلم الجن؟ لو كان صوفي، لكن شيوخهم عادي تمام، ما في مشكلة. Sekiranya kenyataan seperti tadi yang disebutkan tadi dikeluar daripada mulut seorang yang zahir dengan kesufian, dia akan mengatakan, oh ini sufi akan banyak bunyi-bunyinya. Tapi apabila keluar daripada guru-guru mereka sendiri, tidak ada yang berbunyi, semua menutup mulut, diam, tidak berkata. بل أعظم من هذا. Malah yang lebih hebat daripada yang sebutkan tadi, إيش رأيكم في الزواج مع الجن؟ apa pandangan anda tentang berkahwin dengan jin? واحد بيزوج على جنية. Seorang berkahwin dengan jin daripada kalangan wanita. هذه الجنية كل يوم تتشكل له بشكل ما شاء الله، كلما عجبه شكل يقول تشكلي بصورة فلان كذا، تتشكل له بالصورة هذه. Jin ini dia boleh untuk berubah setiap hari, boleh berubah bentuk rupanya. Jadi kalau berkahwin setiap hari berubah rupanya. Hari ini begini. أو امرأة تتزوج بجان، برجل من الجن، بذكر من الجن. Atau wanita manusia berkahwin dengan jin lelaki. إيش رأيكم؟ Apa pendapat anda? Boleh ke tak boleh? يجوز ولا ما يجوز؟ Diperbolehkan atau tak diperbolehkan? ايش رايكم لو جاء واحد من الشيوخ الصوفي يقول يجوز الزواج بالجن، يجوز زواج الرجل مع جنية وزواج الإنسية مع جان، ايش بيقولون عنه اخواننا السلفية ولا ايش بيقولون عنه؟ Apa tanggapan anda kalau perkataan ianya diperbolehkan itu keluar daripada mulut seorang ulama sufi yang memperbolehkan perkahwinan antara dua entiti ini, manusia dengan jin, sama lelaki dengan perempuan atau perempuan lelaki? Apa pandangan anda akan diperkatakan oleh ulama-ulama salafi kepada ulama sufi tadi? ايش رايكم؟ هاي Apa pendapat anda? لا ولا قالوا هذا ساحر، لو كان صوفي هذا ساحر كبير يجوز النكاح مع الجن، هذا ساحر كبير. Kalau perkataan ini keluar daripada orang sufi akan ditohmah, oh yang mengatakan ini merupakan tukang penyihir yang hebat, memperbolehkan berkahwin dengan jin dan sebagainya. ولكن رأينا شيوخهم أو رأينا من كبار شيوخهم، ليس من كبار شيوخهم، الشيخ مقبل الوادعي وغيره في كتابه تحفة المجيب صفحة 471. تحفة المجيب يقول يجوز للإنسي أن يتزوج بجنية وبالإنسية أن تتزوج بجني. Akan tapi pengataan ini kami melihat pada kalam guru-guru yang besar mereka seperti Syekh Mukbil dalam kitabnya Tuhfatul Majid. تحفة المجيب. Tuhfatul Majid pada muka surat 471. نعم. Pada muka surat 471 mengatakan diperbolehkan. Ini kalam ulama salafiyah ni. Mereka mengatakan diperbolehkan kahwin lelaki manusia dengan perempuan jin atau perempuan manusia dengan lelaki jin. هذا الشيخ من كبار علماء السلفية في وقتنا هذا.
yang menyebutkan boleh tadi tersebut, Syekh Muqbil, dia merupakan ulama yang besar daripada kalangan salafi pada waktu kita sekarang ini. فجماعتكم هنا في ملاكا ولا في ماليزيا ولا في اندونيسيا هذول كلهم تبع لهؤلاء الثلاثة، وهم الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ مقبل وادعي، هذا ما يخرجون عنهم ولا مثل الذي تناظرنا نحو اياه، هذا خريج من عند الشيخ مقبل الذي تناظرنا وياه قبل سنتين، هذا ما عاد نذكر اسمه، هذا من تلاميذ الشيخ مقبل وادعي. الشيخ مقبل وادعي هذا الشيخ الكبير هذا يقول يجوز التناكه مع الجن في كتابه تحفة المجيب. Yang mana para pengikut salafi dekat Malaysia atau Indonesia atau dekat mana-mana, mereka tidak akan terkeluar daripada tiga tokoh ini yang menjadi pegangan mereka, Ibnu Baz. نعم ابن باز والألباني والوادعي مقبل Ibnu الوادعي. Baz, Albani dan juga Muqbil. الوادعي Yang mana Muqbil ini antara ulama mereka. Naam, yang mana Habib kata saya pernah bermunazarah, munakasyah dengan mereka berapa tahun lepas. Mereka merupakan pengikut kepada Syekh Muqbil. Ini kenyataan yang saya sebutkan tadi tersebut, ia keluar daripada kenyataan Syekh Muqbil sendiri yang memperbolehkan pernikahan antara dua entiti yang disebutkan tadi. فالشيخ ابن باز في الرياض في السعودية. Syekh Ibn Baz tetapnya beliau, duduknya beliau, menetapnya beliau dekat Riyadh, dekat Saudi. وقد توفي. Dan dia telah meninggal. والشيخ الألباني في عمان بالأردن وقد توفي. Dan Syekh Albani berada dekat Amman, dekat Jordan dan juga telah meninggal. والشيخ مقبل أصله من اليمن ولكن الآن توفي بالرياض كذلك، ودفنوه في الرياض مع ابن عثيمين وابن باز وقد توفي رحمه الله. Dan Syekh Muqbil asalnya daripada Yaman namun menetap dekat Riyadh, Saudi dan juga telah meninggal. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati ketiga-tiga mereka semua. Amin. أنا أريد فقط أن أبين لكم Saya sekadar ingin untuk menjelaskan kepada kamu أن دكاترة السلفية هؤلاء bahawasanya doktor-doktor daripada kalangan salafiyah mereka itu, والشيوخ السلفية هؤلاء yang mana mereka tergolong daripada guru-guru orang-orang salafi, إذا كانت المسألة ذكرها الصوفية يضحكون ويسخرون، يفتح لايف يضحك ويسخر. sekiranya ada perkara-perkara yang ternisbah atau benda pelik kepada orang sufi, mereka berbicara dekat live, mereka gelak-gelak, mentertawakan, meremeh-remehkan. ولكن إذا قالها شيوخه وأئمته يسكت. في خلاف العلم واسع، في خلاف في أقوال. Namun sekiranya kenyataan yang sama keluar daripada bibir guru-guru mereka, mereka akan diam tidak berkata atau mengatakan, oh ada perbezaan ulama terkait tentang perkara ini, akan berdolak dalih akan kenyataan yang keluar daripada guru-guru mereka. هل هذا يدل على الإنصاف والعدل؟ Adakah perkara ini menunjukkan tentang pemikiran yang matang dan juga adil dalam membuat penilaian? لما يكون عندي أنا شيوخي أسكت، ولما يكون عند غيري أكفر وأشرك، هل هذا عدل؟ Kalaulah kenyataan tersebut daripada guru saya diam tak berkata. Kalau daripada orang lain saya mentertawakan dan sebagainya. Adakah perkara ini dinamakan sebagai adil dalam menilai? هل هذا عدل؟ Adakah ini adil wahai yang menghadiri? ليس هذا بعدل. Ini secara هل هذا الإنسان يريد بالفعل نشر الحق عند الناس؟ adakah orang-orang yang berkelakuan sedemikian, hakikatnya kita nampak adakah mereka ingin untuk menyampaikan kebenaran? أو يريد ينشر الذي هو يريده فقط؟ Atau sekadar mereka itu ingin untuk menyebarkan apa yang mereka berpendapat atau apa yang mereka inginkan? فهو ينشر الذي يريده فقط، Dia ليس قصده الحق. pada hakikatnya mereka menyebarkan apa yang mereka kehendaki, bukan menyebarkan akan benda yang benar. يا أخي والحمد لله رب العالمين. Kekurangan penterjemah. حد عنده سؤال يتفضل الآن. خلاص إن شاء الله الشهر القادم سندخل في قضايا القبور والتبرك بالقبور والتمسح بالقبور والدعاء عند القبور والتوسل بالقبور وأخذ تراب القبور، هل هذا يجوز ولا لا؟ Sekiranya ada yang persoalan boleh bertanya. Habib kata insya-Allah kita dah selesai daripada bab ini. Insya-Allah pertemuan akan datang kita akan bicarakan topik berkaitan dengan kubur. Pegang kubur, ambil tanah daripada kubur, tawassul itu semua adakah diperbolehkan atau tidak? Insya-Allah kita akan bahaskan. فأخبروا أصحابكم حتى من أراد أن يحضر فليحضر يستمع الأدلة.
maka khabarkanlah kepada mereka-mereka salafi daripada teman-teman kita, kalau ingin untuk hadir dipersilakan sehingga mereka mampu untuk mendengar dalil-dalil yang memperbolehkan perbuatan ومن كان tersebut. مشغولا أعطيه اللينك حق الرابط لأجل يشوف عبر البث المباشر. Kalau dia tu sibuk tak boleh datang, berikan kepada dia link tentang majlis kita atau live supaya dia boleh tengok daripada live untuk mendengar dalil akan perbuatan tersebut diperbolehkan atau tidak. بسم الله. هل عنده سؤال الآن؟ Siapa-siapa yang ada soalan boleh bertanya. هل عنده سؤال؟ لا بس. بسم الله أعطيه. لا تستحون، إذا حد عنده سؤال لا يستحي. بسم الله. Jangan ada yang malu. Kalau ada soal boleh bertanya. أو حتى النساء إذا حد عندها سؤال لا بس تكتب في ورقة أو تكلم أحد من المسجد لا تبلغنا الخبر. Atau daripada kalangan para wanita ada soalan boleh bertulis atau berbicara dengan orang yang dekat masjid atau sampaikan kabar kepada kami. يا خير تفضل. بسم الله. Bismillah. Habib, ada muskilah dekat berlaku di Masjid Kampung Ulu, Masjid Kampung Ulu Melaka, yang ni orang-orang non-Muslim, orang kafir datang, tengok sendiri, dia orang berdoa di Masjid Kampung Ulu, berdoa. Tapi ada orang yang macam tak suka. Tengok orang kafir doa kat masjid, tak suka. Seolah-olah macam syirik lah. Orang kafir doa di masjid. Orang kafir Hindu dan ada separuhnya Cina datang doa dekat Masjid Kampung Ulu. Seolah-olahnya mereka mahukan orang kafir ni jangan doa kat masjid, nanti syirik. Pilih doa dekat kuil, dekat tokong, tak syirik kot. Macam itulah. Wallahu a'lam. حصل في كامب أولو بعض الكفار جاءوا إلى المسجد ويتوسل بالمقابر هناك كذلك، وبعض الناس لما يشوفون شوف هذا بسبب هذا بيؤدي إلى الشرك، ما يحبون هذا الفعل الذي يصدر من الكفار يدعو في المسجد كامب أولو. والذي يدعو هذا مسلم ولا كافر؟ كافر. يقول هذا بيؤدي إلى الشرك، فقالوا يدعون في هو أصلا قذو كافر وبيؤدي إلى الشرك. إيش من شرك قذو كافر هو؟ صيني ولا بوذي ولا قذو كافر هو. كيف بيؤدي إلى الشرك؟ إيش العقول هذه؟ Soalan yang ditanyakan tadi, ada orang dekat Kampung Ulu, orang bukan Islam berdoa. Maka orang mengatakan jangan berdoa di sini, akan menyebabkan kepada kesyirikan. Betul? Habib mengatakan ini orangnya bukan Islam. Ia memang dah syirik. Berdoa di situ bagaimana menyebabkan kepada syirik, dan memang syirik perbuatan tersebut. Mereka memang dalam keadaan kekufuran. نعم. ربما البعض يقول ماذا؟ يقول ما دام الكفار يسوون كذا فإذا جاء المسلم يفعل مثل فعلهم إذن فهو كافر المسلم. نقول لا، الأصل أن الدعاء لله، المسلم لا يدعو إلا الله تبارك وتعالى، فالدعاء من الله والطلب من الله والرجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله، ولكن ناتي إلى هذا المكان تبركا بهذا المكان. وسيأتي الدليل الموسع إن شاء الله بالتفصيل الشهر القادم. لم ناتي لأجل عبادة في هذا المكان، ولكن جينا للتبرك على جهة التبرك. Habib mengatakan mungkin persoalan yang timbul sebenarnya adalah apabila melihat orang kafir berdoa, datang orang Islam juga melakukan sedemikian, orang mengatakan perbuatan anda berdua sama, nampak syirik ini. Habib mengatakan bukan. Orang datang berdoa di sana untuk berdoa kepada Allah, bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah, bertaut kepada Allah. Hanya sahaja bertabaruk dengan orang atau ahli kubur. Habib mengatakan dalilnya secara detail, secara menyeluruh kita akan nyatakan pada kelas yang akan datang insya-Allah, dan perbuatan tersebut tidak ada masalah pada hakikatnya. فعلى ذلك الصحابة Sahabat pun melakukan perkara sedemikian. Dan para tabi'in, وتابع التابعين pengikut para tabi'in, وأئمة المذاهب dan para a'immah mazhab, وحفاظ الحديث pada orang-orang ahli hadis, وأئمة أهل السنة. dan ulama-ulama daripada kalangan ahli sunnah wal هذا jamaah. سيأتي كله مفصل إن شاء الله في الدرس القادم بالكتب، بالصفحة والكتاب وصورة الكتاب كمان. Dan kita akan mendatangkan secara detail daripada kitabnya, daripada muka suratnya, dan juga daripada gambar kitabnya sekalipun insya-Allah pada kelas yang akan datang. سترى إن شاء الله هذه كلها عندنا، هذا كلها كتب مصورة عندنا بالصفحة وبالرقم. Seperti ini. Ini semua telah ada bergambar
dengan nombor muka suratnya. بالصفحة والرقم والطبعات هذه كلها كتب حفاظ، كتب حفاظ مثل الطبراني، مثل ابن خزيمة، مثل ابن حبان، أئمة هذا في الحديث ولا؟ Dan yang mana kita akan datangkan daripada ulama-ulama hadis, tokoh-tokoh hadis. شافعي، أبو حنيفة، أحمد بن حنبل. Daripada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal yang memperbolehkan perbuatan tersebut, insya-Allah pada kelas yang akan datang. Jadi semua kena hadir insya-Allah. فهل هؤلاء كلهم مشركون مبتدعون ضالون؟ Adakah mereka ulama-ulama tadi semua adalah orang-orang kafir, orang-orang syirik, orang-orang yang sesat? Tidak mungkin. بل حتى الإمام البخاري، هذا الإمام البخاري لما توفي القبر حقه كادوا أن تظهر الجثة، يأخذون من التراب ويتبركون به. الجثة حقه لما دفن في القبر حقه صار يأخذون من التراب من أعلاه، حتى حفروا القبر تبركا بالإمام البخاري. ويأتي ابن كثير ويأتي الذهبي يثنون على هذا، هذا من كرامات البخاري بعد وفاته، أن الناس من الحفاظ والمحدثون يأخذون من تراب قبره. والعوام كذلك. Imam Bukhari, Imam Sahih yang kita tahu, Imam Bukhari ini ketika beliau telah meninggal dan telah dikuburkan, orang-orang sezamannya itu pada peringkat awal tu datang mengambil berkat daripada kuburnya sehingga hampir boleh menampakkan kain kafannya atau tubuhnya. Datang Imam Ibnu Katsir, Imam Zahabi, mereka mengatakan malah memuji tindakan tersebut, mengatakan ini daripada sebahagian karamah daripada Imam Al-Bukhari. عاد شيء عادك بتتفاجأ بحاجة أعظم إن شاء الله الشهر القادم. Ada lagi yang lebih hebat yang antum akan lebih rasa kagum atau terkejut insyaallah nanti pada kelas yang akan datang. تراب قبر ابن تيمية يأخذون الطلاب حقه فيستشفون بالدمل والجروح، يتبركون هكذا يتبركون فيه من طلاب ابن تيمية، ومذكور في كتب طلابه بعضها مطبوع الآن. Tanah kuburnya Ibnu Taimiyah diambil oleh pengikut-pengikut dan anak-anak muridnya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kulit, sopak dan sebagainya. Ini termaktub pada kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Ada yang sudah dicetakkan pun kitab tersebut. فاحضر إن شاء الله الدرس القادم، أنا هذا مجرد بس بداية للتشويق حتى تحضر. Maka datanglah pada kelas seterusnya, ini sebagai orang kata apa, trailer untuk apa nama dia, mengait atau menyayat hati supaya datang pada kelas akan datang nanti insya-Allah. تفضل. Ada soalan dipersilakan. Sohibib, apakah diperbolehkan untuk bunuh jin kafir? Adakah diperbolehkan untuk bunuh jin kafir? Itu soalan dia. Hal yajuz naqtul jin kafir? نعم إذا كان الجن الكافر متعدي. Boleh sekiranya jin kafir tersebut dia menyakiti akan kita. إذا كان مؤذي مثلا دخل في جسد أحد من المسلمين فيؤذيه فتحذره إن لم يخرج تحرقه. Sekiranya contohnya jin kafir masuk dalam badan orang lain dan menyakiti orang tersebut, permulaannya kita memberi ancaman, awasan supaya keluar. Kalau tidak juga diperbolehkan untuk membunuhnya. إذا كان متعدي، أما إذا كان غير متعدي فحرام. Itu sekiranya إذا dia أعطاك الله قدرة مثلا بالآيات القرآنية ولا بالقرآن ولا بعض الأدعية تحرق بها، حرام، ما يجوز التعدي، لأنه اسمه مكلف. حتى ولو كان مشرك هو مكلف، يعني مخاطب بالدخول في الدين، فبدأ من أن تقتله خاطبه بالدين. Itu sekiranya jin itu menyakiti. Kalau tidak menyakiti tidak boleh. Kerana jin juga mukallaf seperti kita. Biarpun dia bukan Islam, namun dia mukallaf. Bila mana mukallaf, kita disarankan untuk mengajar dia masuk kepada Islam, bukan untuk membunuh dia. واضح إن شاء الله. Jelas? يا أخي في سؤال في الفيسبوك؟ Ada soal Facebook? ما في. حد من النساء عندهم سؤال؟ تفضل. Assalamualaikum Habib. Saya nak tanya, bolehkah jin yang kategori nombor 3 tu digunakan untuk boleh jin kafir? Boleh ke? استعمالها في الدفاع. في الدفاع نعم يجوز. يجوز. لما مثلا واحد بيتعدى عليك بتخلي جن يدافع عنك. طيب ما في مشكلة. نعم
نعم، مثل الآن ما تستعمل واحد بوذي في الدكان حقك، بوذي ولا هندوكي ولا تشينا ولا شيء في الدكان كداي، يبيع ويشتري، اسوي كذا، افعل كذا، قم كذا، اغلق الباب، سوي كذا، ارسل المكيف ولا كذا، ولا تعطي حقه الأجرة، يجوز استخدام جن كافر، لكن في أمر مباح ليس في شرك، يجوز. Soalan pertama tadi berkenaan dengan apa dia ilmu kebal. Habib mengatakan diperbolehkan, tak jadi masalah. Orang nak mengganggu kita, kita mempergunakannya untuk menahan diri kita, guard kita, tak jadi masalah. Soalan pakcik abang ni pula mengatakan kalau menggunakan jin kafir untuk perkara ketiga iaitu perkara yang diperbolehkan. Habib kata boleh. Sama seperti anda mempunyai kedai dan menjadikan peniaga atau penjual atau pekerja anda daripada kalangan orang bukan Islam. Mengarahkan yang melakukan sedemikian, diperbolehkan sama sahaja. Walaupun jin kafir atau tidak, pada kategori ketiga diperbolehkan kesemuanya. Sayyidina Sulaiman, kathir min al-jin alladhi kan yastakhdimun kafarah. Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu Ma kullu mu'minun bi Sulaiman. Banyak daripada jin yang diguna pakai untuk tujuan-tujuan atau kehendaknya daripada kalangan jin yang kafir. Bukan kesemua jin di bawah kerajaan itu daripada kalangan jin Islam. بدليل أنهم بعد ما مات سليمان جاء يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran tadi Abu bacakan, setelah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, mereka yang tadi berkhidmat kepada Nabi Sulaiman, mereka tidak lagi memiliki tuan. Nabi Sulaiman dah meninggal, mereka mula untuk mengajar kepada orang-orang berkaitan dengan apa dia? Sihir. Jadi ada juga di bawah kuasa Nabi Sulaiman jin yang muslim, ada juga jin yang kafir. نعم. ايش السؤال حق غيره؟ هو نفس هذا. في سؤال عند أحد من النساء، في سؤال قل لهم برمبوان. Ada soalan? ada soalan, ada perempuan. Adakah? Ada? ما في خلاص زين إن شاء الله. بسم الله. في سؤال ثاني عاده؟ Ada? Tidak. فيه موجود؟ ما في. يا خير بالقبول قباء صلاح كل حال وسلم مقام الرجال ان الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يكشف كروبنا يسهل مطلوبنا يقضي حاجاتنا ويجعل هذه الدروس ان شاء الله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا يعز الاسلام وينصر المسلمين يخذ الكفر الملحدين والمشركين المبتدعين في بقاع الارض اجمعين وينصر اخواننا في غزة فلسطين ان شاء الله على عدونا وعدوهم يا رب العالمين وما يعلم الله مصالح النيات بسر اسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقرابة لنا في ديننا مع البطر والأنثى وذكاء ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولنا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون اغفر استر أنت أكرم من ستار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه الناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى أصحاب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه إدادة صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. حياكم الله. الدروس هذه التي يعني تستمعون إليها هل تستفيدون منها أو لا تستفيدون؟ Habib mengatakan pengajian kita سلام كمسك الختام عليكم حبابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا
سكنتم فؤادي وربي العباد